Simpang Renggam. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Simpang Renggam. Konsep Malaysia Madani yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun merupakan anjakan dan perubahan yang holistik bagi mencapai aspirasi negara berpendapatan tinggi dan masyarakat sejahtera. Malaysia Madani akan diterapkan dalam pelaksanaan dasar-dasar kerajaan bagi memastikan Malaysia mencapai sasaran kemajuan pembangunan yang menyeluruh. Dalam hubungan ini, kerangka Malaysia Madani telah diwujudkan semasa sesi pemukiman ke arah penginstitusian strategi, pelaksanaan dan pemantauan terperinci yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Dan kerangka ini telah mengambil kira cerakinan manifesto kerajaan perpaduan berkaitan dengan ekonomi, sosial, infrastruktur, keselamatan, demokrasi, perundangan dan perkhidmatan awam. Salah satu elemen utama seperti yang dibawa oleh Simpang Renggam tadi dalam konsep Malaysia Madani ialah membina semula ekonomi. Teras ini menumpukan kepada hala tuju pembangunan negara ke arah pertumbuhan sosioekonomi negara secara mampan dan dapat dikongsi secara lebih adil dan saksama oleh semua rakyat. Dan membina semula ekonomi ini melibatkan dasar-dasar reformasi ekonomi melalui pelaksanaan program pengupayaan serta pemudahcaraan yang merentasi PMKS, pasaran, ekosistem perniagaan dan lain-lain. Jadi dalam hubungan ini, Kementerian Ekonomi akan memberi tumpuan kepada 3 perkara utama ke arah mewujudkan ekosistem ini. Pertama ialah untuk memperkukuhkan kedudukan fiskal negara, kerana dengan kedudukan fiskal yang ada sekarang ini, jika ada sebarang rencatan kepada sistem ekonomi global, itu akan ada kesan yang mendadak pada negara. Kedua, untuk kita meningkatkan hasil kerajaan. Dan ketiga, menstrukturkan semula ekonomi negara ke arah aktiviti-aktiviti yang bernilai tinggi. Bagi tumpuan-tumpuan ini, usaha akan diterjemahkan seperti yang disebut tadi, sebahagiannya melalui dasar, sebahagiannya melalui inisiatif, sebahagiannya melalui program-program khusus dalam bidang-bidang yang khusus. Dan ini akan diterjemahkan sebahagian besarnya melalui forum-forum membuat dasar ekonomi di peringkat tertinggi negara. Termasuklah Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi perkara yang berkaitan dengan keputusan-keputusan dasar ekonomi negara, termasuk juga Majlis Ekonomi Digital Negara bagi yang bersifat ekonomi digital, termasuk juga Majlis Tenaga Negara yang bersifat perkara-perkara yang bersifat peralihan tenaga boleh baru. Dan sedikit saja lagi Tuan Yang di-Pertua, ya. Untuk menstrukturkan semula ekonomi negara, tumpuan yang kita usahakan dalam tempoh 12 bulan ini adalah kepada beberapa sektor tertentu. Pertama ialah untuk kita mempercepatkan peralihan tenaga dalam ekonomi negara kita. Kerana peralihan tenaga kepada tenaga boleh baru bukan saja menepati kehendak ekonomi global, tetapi ia juga menjamin kedudukan bekalan tenaga negara di masa akan datang, dan ini kita yakin akan menyuntik lebih banyak pelaburan ke dalam ekonomi negara. InsyaAllah Kementerian Ekonomi akan melancarkan dengan izin Energy Transition Roadmap ataupun hala tuju peralihan tenaga negara selewat-lewatnya 30 Jun 2023, dan ini akan mempercepatkan peralihan industri negara ke arah itu. Yang kedua ialah kita akan menumpukan dalam tempoh 12 bulan ini untuk mewujudkan ekosistem syarikat pemula atau dengan izin startup yang lebih inklusif dan lebih mampan untuk kita melonjakkan kadar inovasi dalam ekonomi negara kita.
kerana kita kena mengimbangi di antara insentif yang diberikan oleh kerajaan dengan potensi dan juga bakal-bakal penerima yang mempunyai daya inovasi yang tinggi. Dan dengan syarikat pemula yang ada lonjakan inovasi yang lebih baik, itu juga akan memberi gambaran mengenai tahap ekonomi negara yang kita yakin boleh mendapat lebih banyak pelaburan di masa akan datang. Jadi insya-Allah semua ini akan dirangkumkan juga di dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang sedang berjalan dan akan melibatkan semua pihak dan insya-Allah akan dibentangkan di Dewan Rakyat dalam sidang Oktober ini. Terima kasih Yang Ketua. Yang Berhormat Simpang Renggam, soalan tambahan. Terima kasih. Tahniah Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang begitu komprehensif dan amat meyakinkan. Kita suka tak suka apabila bercakap tentang soal membina semula ekonomi ni, antara banyak inisiatif yang mana Yang Berhormat nyatakan tadi, kalau boleh diberi sedikit penjelasan berkenaan dengan inisiatif dan juga program secara khusus Yang Berhormat tentang ekonomi gig ini. Kerana dalam penstrukturan semula ada beberapa pengupayaan yang Berhormat sebutkan tadi, memandangkan gig ekonomi ini penglibatan belia seperti mana kita semua sedia maklum begitu ketara. Jadi untuk itu, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan sektor yang mereka yang terlibat dalam sektor gig ekonomi ini boleh menjadikan pekerjaan itu sewajarnya sebagai pekerjaan sementara, dan apa langkah kerajaan untuk mereka beralih daripada pekerjaan sementara kepada mencari peluang untuk mendapatkan pekerjaan tetap sebagai salah satu kerangka dalam menstrukturkan semula ekonomi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Simpang Renggam. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa kita ada tanggungjawab kepada generasi muda kita untuk mereka ada pilihan yang lebih dan tidak melihat kepada gig ekonomi itu sebagai kerja-kerjaya. Gig ekonomi seperti yang disebut oleh Simpang Renggam tadi sangat berkesan untuk memberi ruang menambah pendapatan sementara. Sementara anak-anak muda ini mencari kerjaya yang boleh dibina kehidupan di masa akan datang. Kalau contohnya anak-anak muda yang berkelulusan memilih untuk berterusan di dalam gig ekonomi, itu sebenarnya juga satu kerugian kepada negara kerana apa yang diusahakan itu walaupun pendapatannya itu bersesuaian dengan mereka pada ketika itu, dia bukanlah potensi ekonomi yang kita boleh dapat daripada tenaga dan pendidikan mereka. Jadi sebab itu tumpuan dalam usaha kerajaan menstrukturkan ekonomi ialah untuk memberi pilihan-pilihan penjanaan pendapatan yang berkelangsungan. Kita telah mulakan Simpang Renggam dengan IPR contohnya untuk menunjukkan bahawa usahawan tani contohnya boleh menjana sehingga 2 hingga RM2,500 sebulan dengan plot sebanyak suku ekar saja. Jadi dengan cara ini dan dengan dia diperluaskan pada skala negara, kita berharap contohnya anak-anak muda tidak berhijrah ke kawasan bandar dan seterusnya lebih ramai pula yang menyertai gig ekonomi ini supaya mereka kekal di kawasan masing-masing mengusahakan sama ada pertanian ataupun perbekalan setempat yang dapat menjana pendapatan yang berkekalan. Jadi usaha di peringkat Kementerian Ekonomi juga meliputi keseluruhan rantaian ekonomi setempat. Sebab itu contohnya sekarang kita sedang berusaha dengan platform-platform e-dagang untuk memastikan usaha yang telah dibuat berkali-kali, iaitu Menteri Gulung, iaitu untuk mewujudkan pasaran ekonomi setempat komuniti ini dapat diterjemahkan melalui platform e-dagang, dan ini insya-Allah akan dapat membantu lebih banyak anak muda kekal di kawasan setempat. Terima kasih. Kuala Terengganu. Silakan. Ya. Semalam dalam sidang media,
Yang Berhormat Menteri ada mengumumkan tentang indeks harga pengguna yang dikatakan mencatat penurunan untuk harga barang siap masak di restoran dan kedai-kedai makan. Dalam masa yang sama, kita berhadapan dengan keadaan di mana rungutan daripada rakyat, terutama di bulan Ramadan, tentang kenaikan harga di bazar-bazar Ramadan terutamanya. Dan dalam masa yang sama, saya tertarik juga apa yang diumumkan tentang aplikasi Kita Jaga yang telah dikatakan boleh membolehkan pengguna menyemak harga barangan. Adakah ini adalah salah satu inisiatif awalan kerajaan bagi membolehkan rakyat lebih alert tentang harga pengguna? Dalam masa yang sama, terdapat tular di media sosial berkenaan persamaan aplikasi Kita Jaga ini dengan aplikasi Price Catcher. Kalau boleh bagi penjelasan. Terima kasih. Berhormat Menteri. Terima kasih Kuala Terengganu. Strategi untuk menangani inflasi perlulah mengambil kira keseluruhan rantaian bekalan dari segi penawaran dan juga pembekalan. Dan sudah tentu ada strategi-strategi untuk kita menambah bekalan bahan mentah. Yang itu sedang berjalan. Ini untuk jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Kerana ada contohnya kenaikan harga yang mendadak itu selalunya adalah disebabkan oleh gangguan kepada bekalan. Contohnya bulan lepas oleh kerana banjir, harga sayur naik mendadak. Tapi pada masa yang sama juga kita nak memastikan bahawa pembeli-pembeli dan pengguna mempunyai pilihan untuk mencari nilai yang terbaik. Jadi ia perlu diimbangi. Sebab itu dalam konteks menyebarluaskan lagi kefahaman dan kepenggunaan data oleh pengguna, kita berhasrat untuk meluaskan ini dengan seberapa banyak platform yang ada. Contohnya aplikasi harga yang ada pada Kita Jaga itu, datanya diambil daripada Price Catcher. Data daripada Price Catcher itu yang diusahakan oleh KPDN, dikongsi di Open Dosm, dan kita menggalakkan seberapa banyak platform menggunakan data itu untuk features perbandingan harga mereka. Saya minta Kita Jaga buat kerana ia percuma, untuk memberi isyarat kepada platform e-dagang yang lain bahawa perkara ini boleh dibuat secara percuma kerana kerajaan telah memberikan data daripada Price Catcher. Kita berharap seberapa banyak lagi platform yang ada memperkenalkan feature yang memberi perbandingan harga setempat ini, dan seterusnya membenarkan pembeli-pembeli untuk rating atau menarafkan kedai mana yang harga lebih baik dan sebagainya. Ini akan dapat memastikan usaha kita menangani inflasi ini diusahakan dari kedua-dua belah pihak, dari segi penawaran dan juga dari segi permintaan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Speaker. Terima kasih Berhormat Menteri. Majlis beransur ke soalan nombor 9. Untuk makluman, soalan nombor 9 adalah yang terakhir bagi sesi lisan pada pagi ini. Dipersilakan Datuk Jonathan Yassin Yang Berhormat Ranau. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Ranau. Pada masa ini, dasar umum dalam pengagihan peruntukan perbelanjaan pembangunan ataupun DE kerajaan kepada negeri-negeri dan wilayah-wilayah adalah dengan tujuan untuk merapatkan jurang pembangunan yang wujud. Perkara ini telah dijelaskan dalam dokumen rancangan Malaysia ke-12, iaitu usaha untuk mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah dan negeri telah diberi penekanan dalam tema 2 rancangan Malaysia ke-12, iaitu memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti pemacu perubahan, termasuk juga dalam perkara 7 RMK 12, iaitu menggandakan pertumbuhan negeri kurang membangun, terutama Sabah dan Sarawak, bagi merapatkan jurang pembangunan. Untuk makluman yang berhormat, usaha bagi merapatkan jurang pembangunan antara wilayah ini telah bermula sejak rancangan Malaysia ke-11 lagi pun, iaitu sejak tahun 2016. Projek-projek strategi infrastruktur yang telah diluluskan akan diteruskan bagi memelihara kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat seiring dengan konsep dan matlamat Malaysia Madani. Kerajaan perlu menilai keberkesanan projek-projek yang dilaksanakan dari semasa ke semasa
dan akan memberi pertimbangan sewajarnya ke atas cadangan projek-projek baru dengan mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan persekutuan. Bagi pelaksanaan projek-projek yang diluluskan, kerjasama pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan sangat diperlukan bagi memastikan projek dapat dilaksanakan mengikut jadual dan memberi nilai terbaik kepada perbelanjaan dengan izin Datuk Yang di-Pertua best value for our money. Dalam hal ini, projek yang diluluskan diharapkan mampu memberi impak yang tinggi kepada rakyat dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Datuk Yang di-Pertua, secara amnya peruntukan DE diagihkan bagi melaksanakan projek-projek yang diluluskan berdasarkan permohonan dan keperluan yang dikemukakan oleh kementerian-kementerian dan bukannya daripada pihak negeri. Bagi Kementerian Ekonomi sebagai pihak yang menguruskan perbelanjaan pembangunan, keperluan projek di sesebuah negeri atau kawasan sepatutnya telah disaring dan dinilai oleh kementerian-kementerian terbabit. Cuma kadang-kadang kita berlaku keadaan yang mana keutamaan di peringkat kementerian tak selaras dengan keutamaan yang disenaraikan oleh kerajaan negeri. Jadi sebab itu pengagihan peruntukan DE ini adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria projek yang telah ditetapkan yang selaras dengan fokus, strategi dan matlamat rancangan Malaysia ke-12. Sehubungan itu, pengagihan peruntukan DE kepada negeri-negeri adalah merujuk kepada agihan peruntukan kementerian mengikut lokasi projek-projek di negeri yang terbabit berdasarkan kepada matlamat dan juga strategi di dalam rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, silakan. Yang Berhormat Terima kasih di atas jawapan Menteri berkenaan soalan tadi. Cuma bolehkah kerajaan kiranya mereka menetapkan berapakah sebenarnya kuota daripada setiap negeri itu supaya negeri itu sendiri menentukan mana yang dipikirkan penting untuk negeri dan diajukan kepada persekutuan untuk diminta dana bagi melakukan sesuatu kerja-kerja pembangunan. Sebab kadang-kadang kita mendengar, saya baru balik ke Sabah, dengar daripada satu orang pegawai hewan, dia katakan kita kena datang ke Kementerian Hewan di KL merayu-rayu peruntukan. Jadi maksudnya ini kita sepertilah seorang pengemis untuk meminta peruntukan. Lagi baik tentukan jumlahnya, dan kerajaan negeri akan tetapkan mana satu yang merupakan kepentingan negeri sendiri. Itu supaya jelas, supaya kita dapat tahu gambaran yang jelas berapa yang kita beli pohon tiap tahun. Kalau saya diizinkan satu lagi soalan, bolehkah Kementerian Ekonomi mempertimbangkan supaya pengagihan peruntukan bagi MP-MP daripada Sabah Sarawak juga diberi keadilan atau reformasi? Karena kita tahu saya berdiri Ranau mewakili 11 wakil parlimen daripada Semenanjung. Setiap tahun mereka dapat 44 juta. Kawasan saya lebih luas dapat 1 juta. Jadi di mana keadilan yang kita cakap tentang soal mau negara madani, tentang keseimbangan, supaya kita dapat suatu keadilan bagi semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Ranau. Ada beberapa perkara yang dibawa oleh Ranau. Pertama, kenapa tidak diberikan peruntukan mengikut kuota dan pelaksanaan projek itu ditentukan sendiri oleh pihak kerajaan negeri. Perkara ini perlu merujuk kepada bidang kuasa yang ada mengikut perlembagaan persekutuan. Ada perkara dan tanggungjawab itu yang berada di peringkat agensi-agensi dan kementerian di peringkat persekutuan. Ada yang di peringkat negeri. Jadi selagi perkara itu mengenai kuasa, punca kuasa itu ada mengikut perlembagaan, saya fikir perkara itu perlulah mengikut peraturan perlembagaan itu. Cuma yang kita boleh buat ialah kita perhalusi lagi supaya penyelarasan di antara agensi di peringkat persekutuan dengan permintaan dan keperluan di peringkat setempat ini diperbaiki.
Saya faham selalunya perkara ini timbul kerana kekangan kewangan. Kerana kementerian masing-masing mempunyai jadual perkara-perkara yang perlu dibaiki, ditambah baik, dan selalunya dia mengambil masa sebelum satu kitaran tambah baik itu berlaku. Yang boleh dibuat insya-Allah ialah untuk kita memastikan bahawa kalau ada perkara-perkara yang terdesak, contohnya dalam Belanjawan 2023 yang Amat Berhormat Tambun membuat keputusan, sekolah-sekolah daif, klinik-klinik daif adalah perkara-perkara yang terdesak, jalan-jalan daif adalah perkara-perkara yang terdesak, maka satu peruntukan tambahan diberikan untuk memastikan seberapa banyak kawasan mendapat manfaat. InsyaAllah perkara ini akan terus diperhalusi dari satu masa ke satu masa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Beluran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Selain daripada komitmen kerajaan persekutuan untuk peruntukan tahunan bagi negeri-negeri dan juga peruntukan melalui kementerian-kementerian, bagi Sabah dan Sarawak, perkara 112C bagi Sabah dan Sarawak dan spesifik untuk Sabah, the 10th schedule, perkara 2 dalam kurungan 1 of the 10th schedule, peruntukan khas bagi Sabah yang dinyatakan 2/5 ataupun 40% whatever is derived, a net value derived from the state to be returned back to Sabah. Perkara 112C ini merupakan satu perkara khusus untuk Sabah dan 40% adalah khusus untuk Sabah. Sejauh mana komitmen kerajaan persekutuan untuk melunaskan komitmen 40% of the net whatever is derived from the state to be given back to the state of Sabah. Dan Sarawak under 112 there is no mention of specific amount, but Sabah ada specific amount. So dana ini perlu bagi membangunkan Sabah dan keseimbangan dan mengurangkan jurang perbezaan pembangunan yang berlaku di Sabah berbanding dengan negeri-negeri semenanjung ini. Bagaimana kerajaan Madani ini melihat perkara 112C dan dibaca bersama the 10th schedule of the Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Beluran. Perkara 112C adalah merujuk kepada bayaran khusus oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sabah. Perkara itu masih lagi dirundingkan, terutamanya bersifat yang menyebut tentang 2/5. Perkara itu sedang berlangsung rundingannya menjadi sebahagian daripada kerangka rundingan di bawah Jawatankuasa MA 63. Tetapi pada masa yang sama, Kerajaan Persekutuan juga telah pun meningkatkan bayaran buat sementara waktu interim, berbeza daripada yang sebelum ini. Seingat saya dalam sekitar 16 juta setahun. Kerajaan Sabah, saya dimaklumkan, telah bersetuju kepada bayaran yang melepasi, seingat saya 300 juta setahun. Ya. Jadi perkara itu adalah interim yang sekarang ini berlaku, sementara rundingan di bawah 112C dengan Sabah dan 112D dengan Sarawak berlangsung. Dan tambahan kepada itu Beluran, memang pendekatan Kerajaan Persekutuan ialah agihan perbelanjaan pembangunan itu keutamaannya adalah kepada Sabah dan Sarawak dan juga negeri-negeri lain yang termiskin. Sebab itu peraturannya 6 negeri termiskin di Malaysia, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis akan mendapat 50% daripada agihan peruntukan perbelanjaan pembangunan daripada tiap-tiap tahun. Sudah tentu daripada jumlah itu, jumlah yang paling besar pergi kepada Sarawak dan seterusnya Sabah, kemudian diikuti negeri-negeri lain seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan juga Kedah dan Perlis. Ya. 6 negeri yang termiskin di Malaysia tadi. InsyaAllah rundingan MA 63 itu berterusan di peringkat Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Sabah dan Kerajaan Sarawak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.